Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwahihim masyayikh muallif hadha al-kitab wa masyayikhihim wa masyayikhina wa walidayhi wa walidina wa li amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha syai'un lillahi wa lahum. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihil Amin al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi al-azim. Allahumma aftah lana abwaaba fadlik wa anshur alayna khazaina rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ma'arifihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hai anakku, jadikan olehmu akan himmah pada ruh dan akan hazimah pada nafsu dan akan mati pada badan. Kerana bahwa tempat engkau itu kubur dan ahli kubur itu duduk menanti mereka itu akan dikau pada tiap-tiap lahzah
bila engkau nak sampai kepada mereka itu. Dan takun olehmu, kemudian takun olehmu akan bahawa engkau sampai kepada mereka itu dengan tiada bekal. Titik itu. Baik, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dan juga curahan rahmat-Nya, dapat lagi kita bersemoga meneruskan lagi pengajian kitab Ayyuhal Walad yang asalnya bagi Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, kemudian diterjemahkan oleh salah seorang ulama kita Melayu, yaitu kitab ni diterjemahkan oleh orang Patani. Baik, jadi seterusnya kita kepada nasihat-nasihat dan juga peringatan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tengok dia kata, hai anakku, itu panggilan kasih sayang. Seperti mana kita terangkan, maka inilah dia panggil psikologi, kan? Kita bila mana nak memberi nasihat kepada orang, hendaklah kita beri nasihat dengan penuh kasih dan sayang, bukan dengan kebencian. Baik, insya-Allah apabila seorang itu memberi nasihat dengan hati yang bersih, yang suci, insya-Allah orang yang mendengarnya dapat menerima dan dapat menerima. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah olehmu kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah dan juga dengan pengajaran dan peringatan yang baik. InsyaAllah kalau seorang itu menyampaikan peringatan dan juga pengajarannya dengan penuh hikmah, insyaAllah orang mudah menerimanya peringatan tersebut. Maka ini secara tak langsung diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, bagaimanakah cara kita nak memberi nasihat, memberi peringatan kepada orang lain, iaitu kita guna dengan panggilan yang kasih sayang. Sebab tu dia guna di sini, hai anakku. Ini satu orang panggil psikologi. Baik, apa yang nak disampaikan dan juga yang nak dipesankan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada kita kesemuanya ini, dia kata, jadikan olehmu akan himmah. Himmah ni apa dia? Kita kena faham dahulu, himmah ni apa maksud. Himmah tu bahasa Arab. Melayu kita pun kadang-kadang guna juga perkataan himmah, kan? Himmah. Baik. Tapi kalau ikut istilah tasawuf, himmah ni kalau kita tengok dari segi sudut bahasa, maknanya cita-cita. Himmah tu maksudnya cita-cita, kan? Cita-cita kita. Baik. Tapi pada istilah tasawuf, tuan-tuan, himmah ini dengan makna quwwatul
bi'ath, maknanya satu kekuatan yang dimana kekuatan ini menekankan seseorang atau mendorongkan seseorang, ataupun imbi'as ni maksudnya merangsangkan seseorang nak buat satu perkara. Itu panggil himmah kan. Dengan contohnya kita, bila kita buat satu perkara, kita buat dengan penuh himmah. Apa maksud? Maknanya kita buat itu dengan kesungguhan. Kerana apa kita bersungguh? Kerana ada satu tekanan yang menekankan kita nak buat perkara tersebut. Kerana ada satu dorongan yang mendorong kita untuk nak melakukan satu-satu perkara. Ataupun kerana ada satu rangsangan yang merangsangkan kita untuk melakukan satu perkara. Itu dia panggil himmah. Dia panggil himmah. Quwwatul bi'as, dia panggil kekuatan yang mendorong, yang merangsang, ataupun yang menekankan kita nak buat satu perkara. Baik, jadi kita panggil apa? Mudah cakapnya gini, mana cita-cita kita yang tinggi, itu mana himmah di sini. Jadi dia kata apa? Jadikan olehmu akan cita-cita, akan himmahmu tu, maksudnya yang ni akan cita-citamu yang tinggi itu jadikan pada roh. Apa maksud tu? Jadikan pada roh, yang ni pada, kita buat catatan sikit, maksudnya yang ni pada meningkatkan tahap kerohanian kita. Ini kerana apa, tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian? Kerana manusia pada akhir zaman ini, mutaakhir ini, atau dewasa ini, cita-cita mereka apa? Cita-cita mereka ialah nak mempertingkatkan lagi, memperbanyakkan lagi harta dan juga kekayaan. Tak itu? Pakaligan. Oh kawan ni nak tingkatkan lagi ekonominya. Bagus, bukan tak bagus kan? Kawan ni nak mempertingkatkan lagi, perbanyakkan lagi hartanya. Kawan ni nak pertinggikan lagi pangkat dan juga jawatannya. Mana himmahnya ke situ, cita-citanya ke situ. Tetapi untuk nak meningkatkan kerohaniannya, tidak ada cita-cita. Tidak ada angan-angan kutlah nak mempertingkatkan lagi tahap kerohanian dia, keyakinan dia, ketawakal dia, apa lagi, kepercayaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Hati dia tidak usaha nak mempertingkatkan, tapi dia usaha nak mempertingkatkan seperti kita sebutkan tadi, keduniaan kan, kemekahan, kemasyhuran dan sebagainya. Maka Imam Ghazali pesan kepada kita, jangan kita hanya mempertingkatkan keduniaan kita, pangkat kita, jawatan kita, tetapi hendaklah himmah kita, cita-cita kita yang kuat mesti pada roh, yang di dalam meningkatkan tahap kerohanian kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ni di akhir zaman keyakinannya kurang, kerohaniannya lemah. Kenapa lemah? Kita tengok lagi insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali dia kata, jadikan olehmu akan himmah, yakni akan cita-cita engkau yang tinggi itu pada roh, yakni pada meningkatkan kerohanian. Baik. Lepas tu dia kata lagi, dan akan hazimah. Hazimah itu bahasa Arab, Melayu kita sebut juga, dia panggil kekalahan atau kegagalan. Dan jadikan kegagalan itu pada nafsu. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan menurut
kan mengikut nafsu, syahwat nafsu dan juga keinginan nafsu, biar dia kalah, biar dia gagal. Sebab bila mana kita menurut keinginan nafsu atau kita permenangkan keinginan nafsu dan juga syahwat, maka apa akan jadi, tuan-tuan? Kebinasaan, kerosakan. Itu yang akan berjumpa. Kita akan berjumpa kerosakan dan kebinasaan kalau kita permenangkan nafsu. Tapi sebaliknya kita kena perkalahkan, pergagalkan segala tuntutan dan juga keinginan dan kehendak nafsu. Itu yang dipesan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita tengok dulu selebih, kita tengok sekali lagi. Baik. Dan akan mati itu pada badan. Kan? Jadi Imam Ghazali kata, jadikan olehmu akan mati pada badan. Apa maksud? Jadikan mati pada badan. Ya. Maksudnya tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, maksudnya apa? Maksudnya ialah kan yaitu hendaklah kita hitungkan diri kita ini daripada orang yang sudah mati. Itu maksud. Jadikan olehmu akan mati itu pada badan. Maksudnya hendaklah kita hitungkan diri kita ini sebahagian daripada orang yang sudah mati. Jadi kalaulah kita ingat, kata aku ni orang mati, cuba tuan-tuan tengok, orang mati dia bawa pergi dalam kubur, dia bawa apa? Dia bukan bawa pergi harta banyak yang hemah cita-cita dia tadi. Dia himpun harta yang banyak. Adakah dia bawa harta itu masuk dalam kuburnya? Tidak. Dia menghimpunkan duit yang banyak. Adakah dia bawa duit yang banyak itu bersama dengannya di dalam kuburnya? Adakah dia bawa jawatan pangkatnya dalam dunia ini bersamanya dalam kuburnya? Tidak. Sebab tu apabila seorang itu dia mengingat kepada kematian, dan orang yang mati tidak akan bawa bersama dengannya melainkan amalan. Amalan itulah kerohanian. Maka dengan sebab itu dia akan mempertingkatkan lagi, perbanyakkan lagi, perkuatkan lagi kerohanian dia. Baik. Tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kemudian baru kita nak masuk pada syarahan umum. Jadi kenapa Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu berpesan dan memperingatkan kepada kita bahawa hendaklah kita jadikan himmah cita-cita kita yang tinggi itu pada meningkatkan kerohanian. Sebab tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ingatlah bahawa sebenarnya dan juga hakikatnya kita hidup di dalam dunia ini, kita adalah orang yang sedang musafir. Jadi bila kita ingat kita ni orang musafir ni maksudnya orang yang sedang berjalan. Aku tak jalan mana pun, aku duduk di langgar Masjid Badar ni, aku tak pergi mana pun. Bila pergi kat COVID ni, bukan boleh pergi ke mana pun. Dia tak faham istilah perjalanan. Tuan-tuan, kita ini daripada mana? Asal kita daripada alam arwah. Kemudian kita bermusafir, berjalan kepada alam arham, ibu kita. Kemudian daripada alam arham, rahim ibu kita, kita musafir lagi berjalan ke alam syahadah sekarang.
akan musafir pergi ke alam barzakh. Mau tak mau kena pergi. Kan? Mau tak mau kena pergi ke alam barzakh. Adakah di situ saja? Tak. Daripada alam barzakh kita akan musafir pula kepada alam akhirah. Itu penghabisan. Itu kesudahan. Lepas itu tak musafir dah. Penghabisan kita dipanggil nihayah atau ghayah. Penghabisan kita, pengakhiran kita dalam perjalanan kita ialah akhirah. Last destinasi yang terakhir. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, dalam perjalanan kita ini apa yang perlu kita bawa? Bekalan. Cuba tuan-tuan tengok kan, orang yang dalam perjalanan dia nak pergi satu tempat, dia perlu kepada berapa perkara. Jangan tuan-tuan daripada Langgar ini nak pergi ke Johor Bahru, kita kata negeri yang ujung sekali lah dalam Malaysia ni, dia sepadan Singapura kan, Johor Bahru. Contohlah kita nak pilih, kalau dekat Kuala Lumpur tu tak jauh mana lagi, naik Seremban Negeri Sembilan tak jauh mana lagi, Melaka, tapi jauh lagi sampai ke Johor Bahru. Anda sempadan dengan Singapura. Jadi kalau kita daripada Langgar ini nak pergi ke Johor Bahru, nak duduk di Johor Bahru tu, kita nak duduk bukan sehari dua, mungkin kita kata nak duduk 10 tahun atau 2 tahun. Baik, tuan-tuan perempuan, cuba tuan-tuan fikir. Kan, fikir. Kita daripada Langgar nak pergi ke Johor, kita perlu apa? Apa perlu dia? Maksud saya, apakah persiapan ataupun persediaan kita untuk sampai ke Johor dan juga duduk dapat duduk di Johor tu setahun. Cuba fikir, kita perlu kepada apa? Perlu kepada apa? Adakah perlu kepada rumah yang besar, sebagainya? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita perlu kepada 5 perkara. Apa dia 5 perkara tu? Pertama, bila kita nak bermusafir daripada Langgar ni, contoh Masjid Al-Badar ini, nak pergi ke Johor Bahru, kita perlu apa? Yang pertama sekali, kita perlu kepada kenderaan. Kalau tak ada kenderaan, nak pergi ke mana? Tak sampai kita. Larang nak jalan kaki. Jalan kaki dari sini nak pergi Hospital Sultanah pun tak larang. Kan? Tak mahu nak pergi Johor. Mana ada kenderaan? Itu. Baik. Bila kata kenderaan tadi mesti kenderaan yang bagus, yang baik. Pasal apa kita kata kenderaan yang bagus dan baik? Supaya perjalanan kita jadi lancar. Kalau kita pakai kenderaan daripada Masjid Langgar ini, Masjid Badar ni, pergi ke Johor Bahru, kita pakai kenderaan yang kurang bagus. Jawabnya, mungkin sampai juga, tapi orang boleh sampai dalam sehari, dia mungkin seminggu. Sebab kan sampai sekarang jalan kereta jam, mati, terbakar enjin ke, kena baik dulu, makan masa lagi. Selagi orang panggil, kalau kereta pula enjin, makan minyak silinder habis, kena isi pula. Kan begitu juga kalau tangki air bocor, kan water pump dia bocor kan, kena proses tukar semua tu, jadi banyak masalah. Jadi dalam perjalanan kita mesti
berarti mempunyai kenderaan yang bagus, yang lancar, yang tak buat masalah. Sekira-kira kalau kita boleh pergi dari sini tak berhenti pun tak apa dah, cuma berhenti semayang lah kot. Berhenti RNR, makan, semayang, lepas tu teruskan perjalanan. Mungkin lagu tu lah. Baik, baru kita sampai ke Johor Bahru. Baik, persoalannya tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, demikianlah juga kita sekarang di dunia nak pergi destinasi kita yang terakhir atau hala tuju kita yang terakhir, iaitu di akhirat. Apakah kenderaan kita? Kenderaan kita apa dia tuan-tuan? Kenderaan kita itu iaitulah diri kita. Maksud diri kita apa? Roh kita, nafsu kita tu. Diri kita, roh kita, jiwa kita, hati kita, itu kenderaannya. Dan sebab itu disebut oleh ulama sufi, nufusukum matayakum, fa aslihu matayakum tasilu ilal maqsadi. Maksudnya diri-diri kamu, jiwa kamu, nafsu kamu itu adalah kenderaan-kenderaan kamu. Maka perbaikilah kenderaan kamu itu, pasti kamu akan sampai kepada hala tuju, destination. Orang panggil destinasi dia. Sampai. Kan? Allahu Akbar, Allah. La
Baik. Itu yang pertama, kan? Yang pertama yaitu kita perlu kepada kenderaan. Maka kenderaan itu mesti kenderaan yang bagus. Perhati dan Tuhan, hadirin hadirat sekalian, kalaulah kita ini nak pergi kepada akhirah, destinasi yang terakhir, maka terdapat tidak mesti cita-cita kita yang tinggi, himmah kita yang tinggi ialah pada meningkatkan tahap kerohanian dan kerohanian kita, dalaman kita. InsyaAllah laju dipanggil. Baik, kita sambung lagi, iaitu ada 5 perkara tadi kan. Perkara yang kedua, kalau kita nak pergi daripada sini nak pergi ke Johor, contohnya, kita perlu apa lagi? Iaitu kita perlu kepada bekalan. Tadi kenderaan. Yang kedua bekalan. Bekalan dipanggil, kan? Maka bekalan kita apa? Mungkin bekalan kita itu kita kata kad kredit, buku bank, kan? Ataupun kad debit, ataupun kita kata duit cash. Duit cash, kita bawa duit cash, itu bekalan kita. Kalau zaman dulu mungkin orang akan bawa gula, kopi, beras, periuk, belanga, kan? Tapi lah ni orang tak ada bawa dah, hanya bawa duit cash ataupun bawa kad kredit atau kad debit. Sampai tengah jalan lapang, berhenti makan, bayar duit atau pakai kad kredit atau sebagainya seumpamanya. Sampai di Johor pun kita pakai yang tu je, itu bekalan kita. Bekalan kita. Maka demikianlah juga tuan-tuan, bila kita nak pergi ke akhirah, destinasi yang terakhir, penghabisan, apa bekalan kita? Bekalan kita ialah tuan-tuan taqwa, amal ibadat. Bukan kita nak bawa pangkat, bukan kita nak bawa harta, bukan kita nak bawa jawatan, kan? Ialah amalan. Amalan itu bekalan kita di sana, di akhirat. Sebab tu Imam Ghazali dia pesan, jadikan olehmu akan himmah cita-citamu itu pada roh, yakni pada meningkatkan kerohanian. Sebab kerohanian seorang itu dia mengikut di atas keimanan. Keimanan tebal nipis, tinggi rendah, dia mengikut di atas amalan dan taat. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab tauhid, khususnya di dalam bab kan iman, ulama membahagikan iman itu kepada beberapa bahagi, dan ulama mengatakan bahawa iman itu ada kala bertambah dan juga ada kala berkurang. Bertambahnya iman dengan sebab bertambahnya amal. Iman itu akan berkurang apabila amal itu kurang. Jadi di situ tuan-tuan, apabila amal seorang itu bertambah, maka imannya akan bertambah. Bila imannya bertambah, kerohaniannya semakin tinggi dan mantap. Jadi sebab tu Imam Ghazali pesan, jadikanlah olehmu cita-citamu itu pada roh, yakni pada kerohanian. Tingkatkan kerohanian. Dua, ini kita ringkaskan. Dan yang ketiga, kita kalau kita daripada masjid ini nak pergi ke Johor Bahru, apa lagi perlu? Yang perlu tuan-tuan ialah senjata. Kalau zaman dulu orang nak jalan daripada satu tempat ke tempat yang jauh, maka di depan dia itu, di pertengahan jalannya itu mesti ada musuh. Mesti ada musuh. Bila kita berjumpa dengan musuh, maka bagaimana kita nak melawan dengan musuh atau nak menangkis serangan musuh kalau seandainya kita tidak ada senjata? Baik, kita kata apa? Zaman sekarang, bukan zaman dulu. Kira apa zaman dulu lah, kira zaman lah.
Baik, kita tanya zaman lah, tak ada musuh ke? Tak ada penyamun ke? Ditambah penyamun di luar sana, pencuri di luar sana, peragut di luar sana, banyak. Apa senjata kita? Senjata kita sekurang-kurangnya kita ada seni mempertahankan diri. Kan ada taekwondo ke, karate do ke, silat ke, kan apa lagi? Ya seumpamanya, kan seni-seni yang mempertahankan diri. Kita kata tu senjata kita. Baik. Maka ke dalam perjalanan kita nak pergi ke akhirat, tentu destinasi kita di akhirat, penghabisan kita di akhirat. Maka dalam perjalanan kita ni banyak sekali musuh. Ada musuh daripada syaitan, daripada jin-jin, bahkan ada juga musuh daripada kalangan manusia. Dipanggil syaitan manusia dan juga syaitan jin. Maka apa senjata kita untuk nak menangkis serangan musuh-musuh ini? Senjata kita ialah tuan-tuan doa, zikir, amalan doa, zikir. Sebab Nabi kita sebut dalam hadis kan, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang beriman. Tengok. Tiga kan? Baik. Dalam, kalau kita nak berjalan daripada Al-Badar ini nak pergi ke Johor Bahru, kan? Mungkin kita tak pernah sampai di Johor Bahru. Moga kita bukan orang Johor Bahru saja nak pergi Johor Bahru melancong makan angin atau contohnya sebagainya. Jadi apa yang tuan-tuan perlu? Yang perlu ialah kepada penunjuk jalan. Itu kita panggil apa? Kompas. Kalau zaman sekarang dia panggil wheel, kan? Itu apa lagi lah? Location dia tu. Kita send location, dia habang sekian-sekian. Ikut tu lah. Tunjuk jalan sampai. Kan? Itu kalau di dunia. Tapi tuan-tuan, perjalanan kita ke akhirat, kita tak boleh pakai Waze tu. Waze tu tak akan tunjuk ke syurga, tak akan tunjuk ke neraka. Waze tu tak akan tunjuk ke padang mahsyar. Tak kira. Habis, siapakah yang akan menunjuk jalan kita ke akhirat? Itulah muallim, guru-guru yang mengajar kita ilmu agama, guru-guru yang mengajar kita ilmu syariat, usul syariat, furu' syariat. Guru-guru ni itulah orang panggil penunjuk jalan. Jalan kita ke syurga atau ke neraka. Kan? Mereka ni yang menunjuk kita. Jadi perlunya kita kepada guru di dalam dunia ini, kerana mereka akan memimpin kita, menarik kita, membawa kita ke akhirat atau kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yang terakhir iaitulah kawan-kawan. Maksudnya dalam perjalanan kita, kita tidak boleh berjalan seorang-seorang. Tapi kita kena berjalan dengan ada kawan-kawan. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah supaya saling bantu-membantu, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Oh, tengok bila kawan kita ni lemah, sakit, kawan ni kita pakai bantu dia, kita pakai tolong dia, agar kita sama-sama sampai kepada destinasi, hala tuju kita. Baik. Jadi inilah tuan-tuan yang dimaksudkan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ni, yang dia suruh kita jadikan cita-cita kita yang tinggi, himmah kita yang tinggi, iaitu pada roh. Maksudnya pada meningkatkan dan meninggikan kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara ini tuan-tuan dan puan hadirat sekalian,
kita boleh ambil iktibar, ambil pengajaran daripada mana? Iaitu daripada pelajaran Isra' Mi'raj. Cuba tuan-tuan lihat, ni kita malam ni malam terakhir, pukul 12 lagi dah masuk, dah orang panggil malam 1 Sya'ban, esok 1 Sya'ban dah kan. Ni terakhir dah ni, kira-kira masuk dah ni malam 1 Sya'ban. Maghrib tadi tu habis dah orang panggil rejabnya kan, dah habis dah rejab dah tadi, ni dah masuk dah malam 1 Sya'ban dah ni. Baik, jadi tuan-tuan, kita masih lagi ambil peluang baru masuk kan, kita tak tinggal. Cuba tuan-tuan perhatikan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ada tak 5 perkara ini? Ada tak 5 perkara ini? Kenderaan, yang pertama tadi kenderaan, yang kedua bekalan, yang ketiga iaitulah apa? Senjata. Dan yang keempatnya ialah penunjuk jalan, yang kelimanya kawan-kawan, dipanggil ikhwan. Ada ke 5 perkara ni dalam peristiwa Isra' Mi'raj? Ada. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya kan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, pada malam Isra' Mi'raj tu atap rumah aku dibuka oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam pun turun daripada atap itu. Ketika itu kata Nabi, aku berada di Mekah. Di Mekah. Hadis itu berbunyi, furija saqfu baiti wa ana bi Makkah fa nazala Jibril alaihi salam. Atap rumah aku dibuka, maka turunlah malaikat Jibril. Pada masa tu aku berada di Mekah. Lalu malaikat Jibril pun belah dada aku. Kita tak apalah, kita tak ambil dia, kita ambil dia. Dan ada riwayat kata aku dibawa ke telaga Zamzam, dekat dengan telaga Zamzam, maka dibelah dada aku di situ. Lalu dibawa, dibasuh hatiku dengan air Zamzam, dan dibawa satu batil daripada emas yang berisi dalam batil itu 2 perkara, ikut satu riwayat, iaitu berisi iman satu, yang kedua hikmah. Mengikut satu riwayat lagi berisi 4 perkara, iman, hikmah, hilman, yaqinan. 4. Itu mengikut riwayat. Maka Jibril pun menuangkan di dalam hatiku, lalu summa atbaqahu, dia pun tutup dadaku. Dia pun tudung dan juga tutup dadaku. Lepas itu tuan-tuan, barulah dibawa datang seekor burak. Nabi kita naik burak ni kan. Burak ni burak daripada mana? Burak daripada syurga. Kerana pada malam Isra' tu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril alaihi salam pergi ke dalam syurga. Wahai Jibril, engkau pergi dalam syurga, pilih satu ekor burak. Jibril pun pergi dalam syurga, tengok banyak burak. Banyak burak, tapi tiap-tiap burak tu semua di daya mereka tertulis nama Muhammad. Nama Muhammad kesemuanya. Lepas itu malaikat Jibril pilih satu dia tengok. Akhirnya dia berjumpa seekor burak yang sangat kurus, sedang menangis, teriak kan, matanya bengkak. Lalu malaikat Jibril tengok, tanya dia, wahai burak, kenapa engkau kurus? Dan maka jawab burak, kerana aku tak makan, tak minum, tak tidur. Kenapa pula engkau menangis? Kerana aku merindui
seseorang, tapi aku tidak dapat menemuinya kerana tidak ada orang yang membawa aku untuk menemukan seorang itu. Lalu malaikat Jibril kata dekat Buraq, siapa yang kau rindui? Dia kata, Tuan punya nama yang ada pada dayaku ni. Tulis di daya dia tu Muhammad. Aku merindui Tuan punya nama dia, yang aku kenal namanya, tapi aku tak kenal Tuan dia lagi. Kan? Lalu Jibril kata, wahai Buraq, maukah engkau aku ketemukan, aku berjumpakan engkau ini dengan Tuan punya nama yang ada pada dai engkau itu. Dia seronok tak tanggalah. Kan? Tuan-tuan, Jibril pun pilih Buraq ni, bawa pergi dan dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita Buraq ni. Kan? Dan di situ kalau kita nak ambil pengajaran, kita boleh ambil pengajaran. Apa pengajarannya? Selagi mana ada rindu dan cinta kasih kita kepada seorang, insya-Allah akan adalah seorang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk ketemukan kita dengan orang tersebut. Sebab tu kan kita ambil pengajaran. Kenapa kita ini tidak mau nak bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi? Kenapa kita ini 30 tahun, 40 tahun tak pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun kita pergi ziarah Rasulullah di Madinah, boleh kata tiap-tiap tahun. Pergi umrah, buat haji, buat umrah, buat haji, tapi tak pernah bermimpi Rasulullah SAW. Jawab dia sana, kerana kerinduan kita tidak kuat. Cinta kita terhadap Rasulullah tidak mendalam. Kalau rindu kita sangat dalam, cinta yang mendalam, cinta yang kuat, insya-Allah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ketika sedar atau ketika tidur, yakni bermimpi. Contohnya Buraq tadi. Dia sangat merindui Rasulullah sampai kurus, tak makan, menangis, bengkak mata, kan? Teriak menangis kerana merindui. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril, "Hei Jibril, pergi dalam syurga, cari, pilih seekor Buraq." Itu kisahnya. Ceritanya disebut dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'dhi wal Irsyad. Baik, kita pendekkan. Jadi Buraq ini dijadikan kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berjalan daripada Masjidil Haram ke Palestin, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, kan? Itu kenderaan. Baik. Seterusnya tentang yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tak ada kenderaan, tapi Rasulullah ada bekalan. Rasulullah dibekalkan dengan bekalan dalam perjalanannya itu. Apa bekalannya? Tuhan tadi tu, dia belah dada Rasulullah, kemudian diisikan di dalamnya 4K: iman, hikmah, yaqin dan juga hilman. 4K itu bekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dibekalkan dengan kenderaan dan juga bekalan tadi, tapi Nabi kita juga ada senjata. Sebab dalam perjalanan Isra, Nabi kita berjumpa dengan musuh, iaitu berjumpa dengan jin Ifrit. Maka Jibril alaihi salam ajarkan satu doa, dipanggil jurus, untuk melumpuhkan, memusnahkan, membinasakan jin Ifrit. Iaitulah doa yang sedia maklum yang bermula dengan A'udzu bikalimatillahi
tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun. Panjang lagi kan. Itu Nabi kita baca, terus Jun April dari jantung tersungkur, terbakar, hangus. Itu senjata. Dan dalam perjalanan itu, tuan-tuan, siapa yang menjadi penunjuk jalan? Yang keempat, yang menjadi penunjuk jalannya ialah Malaikat Jibril alaihissalam. Jibril jadi penunjuk jalan. Mutawif lah. Kalau kita pergi Mekah, mutawif dia panggil. Kan? Pemandu pelancong. Kalau kita pergi melancong di luar negara, inilah pemandu pelancongnya. Penunjuk jalannya. 4. Kemudian yang terakhir, Nabi kita berjalan pada malam tu bukan berjalan seorang, tapi ada kawan-kawan. Mana? Jibril kawannya, di kanan kiri Nabi ada lagi 2 malaikat. Jadi berarti Nabi kita berjalan pada malam tu 5 Qura, lepas tu malaikat Jibril, Nabi kita, dan juga ada lagi 2 malaikat kanan kirinya. Itu dipanggil ikhwan, kawan-kawan. Demikianlah tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, bila kita nak pergi ke akhirah, nak masuk dalam syurga, tempat penghabisan kita, mesti kena ada 5 perkara ini. Kenderaan, bekalan, senjata, penunjuk jalan, kawan-kawan. 5 perkara ini. Ini maksudnya himmah kita, cita-cita kita yang tinggi, yang besar pada roh, pada kerohanian. Baik. Itu yang pertama kita kaitkan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Yang kedua saya nak kaitkan juga dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Kita tak perlu baca banyak. Yang penting kita banyak ambil pengajaran. Kan? Apa dia? Kalau disoal, kalau ditanya kepada kita, apakah bidayah, yakni apakah permulaan Isra'? Tuan-tuan, apakah permulaan Isra'? Yakni Isra' itu ada kisah, cerita Isra' Mi'raj ini dimulai dengan apa? Bidayah dia. Jawapannya ialah peristiwa Isra' Mi'raj itu dimulai dengan belah dada. Cuba kita fikir, tuan-tuan, kenapa belah dada? Awak tak belah mata. Sebab mata lah yang patutnya dioperasikan. Sebab Nabi kita nak tengok dengan mata peristiwa pada malam tu. Kan? Ataupun sepatutnya dibelah, itu belah telinga. Sebab Nabi kita lah yang nak dengar apa yang berlaku, apa yang terjadi dalam malam tu. Kan sedangkan di belakang ayat tu, kan? Cuba tuan-tuan berhati kat belakang ayat Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u al-basiru. Sami' mendengar, basir melihat. Secara logiknya operate lah mata sebab mata nak melihat. Secara logiknya operate lah telinga sebab telinga yang nak mendengar. Tapi tidak dibelah mata, tidak dibelah telinga, tidak dioperate mata dan telinga, tapi dibelah dada, diambil hati, dibasuhkan hati. Coba fikir. Sebab tuan-tuan, tempat roh bukan di mata, tempat roh bukan di telinga, tapi tempat roh itu di dalam hati. Memanglah asal tempat roh tu kita tak tahu di mana. Sebab roh itu dia menjalar dalam seluruh badan kita. Tapi kita kira panggil apa? Batin bagi roh. Mana yang halus, yang dalam bagi roh itu duduk dalam hati yang paling dalam sekali.
Dia panggil batin roh. Batin roh tu dia panggil sir, rahsia. Rahsia itu panggil batin bagi roh, dalam sekali. Itu rahsianya di belah dada. Kan? Nah, bagi roh kita suci, roh kita bersih. Bila mana roh kita suci, roh kita ini bersih, tuan-tuan, barulah roh kita mi'raj. Mi'raj ruhi namanya. Bila ditanya mengenai mi'raj roh, kalau Rasulullah itu di Isra' Mi'rajkan dengan jasad serta roh, maka kita umat ini di Isra' Mi'raj juga, tapi dengan roh saja, tidak jasad. Apa mi'raj kita? Itu yang kita sembahyang maghrib tadi. Itu mi'raj roh. Selagi kita nak sembahyang isya, itu mi'raj kita, mi'raj rohi. Tapi cuba kita perhatikan, waktu ketika kita sembahyang tadi, roh kita duduk di mana? Cek balik. Selagi aku sembahyang isya, tengok roh aku tu mana? Tengok roh duduk kedai makan. Allah, roh kita duduk kedai makan, duduk supermarket, duduk pasar malam, kan? Roh kita tak naik ke atas, tak mi'raj. Kenapa? Jawabnya, tuan-tuan, kerana roh kita terhijab, roh kita sakit, roh kita kotor, tidak suci. Kerana kita tidak cuci, kita tidak belah dada. Kita tidak belah dada kita. Tapi kenapa Nabi kita boleh naik sampai atas? Kerana rohnya suci. Dadanya sudah disuci, dibersihkan, dibelah dada, dibuang kotoran-kotoran, diisi dengan benda-benda yang suci, bersih. Batu Nabi kita boleh naik sampai ke atas. Kita tak boleh naik sebab kita kotor. Habis tu, tuan-tuan, kita perlu belah dada. Ya, kena belah dada. Mana ada hospital belah dada? Belah hati, buang gumpalan hitam. Tak ada, kan? Tak, tuan-tuan, tak payah pergi hospital. Sebab hospital ni dia ada dua jenis. Ada hospital hissi, macam hospital Sultan Bahiyah tu hissi, yang kita boleh nampak dengan panca indera. Ada hospital rohani, maknawi ni bagi. Siapakah hospital rohani itu? Siapakah doktor-doktor rohani itu? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ni dan juga malam-malam yang lain seumpamanya, iaitu cuba kita hadapkan dada kita di hadapan guru. Jangan duduk di luar. Ni ada yang duduk di luar, kan? Kita hadap kepada Tok Guru. Macam mana Tok Guru nak belah dada dia? Ada juga yang duduk di luar tu menyembang. Tok Guru duduk syarah, dia bersyarah di luar. Macam mana Tok Guru nak belah dada dia? Cara belah dada murid dengan guru kena beradab. Beradab murid kepada guru, baru guru boleh belah dada anak murid tadi, kan? Cucikan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang keji, kemudian diisikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Barulah insya-Allah selagi roh kita jadi suci. Bila roh kita suci, kita sembahyang, insya-Allah roh kita tak melayang ke atas tempat, tapi roh kita tumpu beri perhatian pada bacaan, wirid-wirid, doa-doa yang kita baca dalam sembahyang. Ini mi'raj ruh namanya, khusyur, hudur, kehadiran hati di dalam sembahyang. Ni tak nak kita setengah mengaji duduk sana, kita setengah mengaji duduk menyembang di luar. Macam mana? Sepatutnya kita kena hadapkan diri kita. Maksud tak mesti berhadap depan lah. Duduk macam ni pun kira hadap lah ni. Mana duduk dalam majlis, bagi guru tu proses hati kita. Itu ibarat belah dada nisbah bagi kita umat. Faham tak? Jadi pentingkan yang ni.
Cita-cita kita yang ni, aku nak bedah rohku, aku nak bedah nafsuku, aku nak bedah hatiku. Siapa pembedahnya? Juru bedahnya. Juru bedahnya lah guru-guru kita. Tok-tok guru, tok-tok syekh, kan? Tuan-tuan imam dan sebagainya. Dia baca khutbah tiap-tiap hari Jumaat dan ada kuliah-kuliah. Itulah pembedah-pembedah yang akan membedah hati kita. Kita hadap pada mereka, bagi tumpuan apa yang mereka terangkan, bagi tumpuan apa yang mereka syarahkan, bagi tumpuan apa yang mereka irsyad, yang ditunjuk ajar kepada kita. Kemudian kita boleh amalkan. Itu proses belah dadanya kita. Ini sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan nak belah sungguh macam Nabi kita tak boleh. Itu khususiyah. Itu keistimewaan untuk Nabi SAW saja. Artikel yang mu'tamad mengikut pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti, tak berlaku belah dada ni kepada orang yang lain, hatta kepada Nabi-Nabi yang lain pun tidak. Artikel mu'tamad hanya khususiyah bagi Nabi kita Muhammad SAW saja. Tak ada doktor yang pakar. Jadi doktor yang paling pakar sekali dalam bedah dada ni siapa tuan-tuan dalam dunia ni? Malaikat Jibril. Memang pakar, paling pakar, tak ada siapa boleh lawan dia. Sebab apa? Malaikat Jibril belah dada tak gaduh pakai bius. Kita hari ni kalau doktor nak bedah sikit kena pakai bius, ubat tahan sakit. Jibril tak gaduh. Dan Nabi kita SAW pula tuan-tuan, dia sedang, dia tengok apa yang Jibril buat tu. Dia bukan pengsan, dia bukan lupa, dia tengok apa yang Nabi buat. Dan Nabi kita tak rasa sakit, pedih sikit pun. Bila Jibril AS tutup balik, tudung balik tempat bedah tu, daging dia bertangkup seperti macam yang sedia kala. Kita kalau bedah nak bertangkup balik daging tu, siap makan sebulan dua. Tak ada. Ni tak bertangkup siap. Pakar bedah yang paling hebat, tak boleh lawan macam dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kan? Ada siapa pakar yang boleh buat lagu tu? Tak ada. Setengah ulama kata Jibril belah dada tak pakai alat pembedah pun. Lagi hebat. Kita nak belah dada kena pakai alat. Hari ni kena pakai apa? Laser. Kan? Kalau dulu pisau bedah, sekarang dia tak pakai pisau, dia pakai laser. Alat juga. Jibril tak ada pakai alat. Pakar bedah yang paling hebat, yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak? Hebat tuan-tuan. Jadi kita kaitkan di sini pasal boleh belah dada, cuci agar roh Nabi kita itu roh yang bersih, roh yang suci. Maka di sinilah isyarat Imam Ghazali kata, hendaklah jadikan cita-cita kita yang tinggi pada roh, yakni pada meninggikan tahap kerohanian kita, keyakinan kita, keimanan kita, ketawakkalan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut, yang disuruh. Baik. Dipahamkan sedikit untuk kita ambil pengajaran iktibar daripada peristiwa Isra Mi'raj. Sangkut pun dengan mau'izah, peringatan atau pengajaran yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu pada katanya, jadikan olehmu akan himmah, yakni cita-cita yang tinggi itu pada roh, yakni pada meninggikan kerohanian hati kita. Habis. Mana dia? Atas ni dia kata, kerana bahawa tempat engkau itu kubur. Situ dululah. Allahu alam, sebab kita ada lagi lepas ni kan, yang diumumkan oleh Tuan Haji Zakaria tadi. Baik. Situ dululah, mudah-mudahan walaupun sikit kita baca
baca, mudah-mudahan manfaatnya banyak dan berguna, pengajaran yang banyak kita dapat menjadikan bekalan kita untuk meraih, mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ashiratina min adzabil qabri wa min adzabil nar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya halim ya jabbar ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.